Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, dalam video kali ini saya akan kongsikan kepada anda, adakah kod E pada makanan adalah halal ataupun tidak? Sebelum tu, kita tengok dulu intro. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Faiz Hakimi. Sebelum tu, kepada siapa yang baru lagi dalam channel Halal Syah ini, saya akan banyak berkongsikan berkenaan tentang isu-isu halal dan juga saya ada bagi tips-tips juga berkenaan tentang kualiti dan keselamatan makanan. So, pada tajuk kali ini saya akan kongsikan kepada anda, adakah kod E pada makanan adalah halal ataupun tidak? Okey, sebelum tu kita kenal dulu apakah sebenarnya E numbers ataupun kod E yang kita biasa tengok dekat produk-produk makanan yang kita nampak kita rasa ragu. Adakah kod E ni halal sebenarnya? Okey, kod E ni sebenarnya Food Additive Code, number system yang dibina oleh European Economic Community ataupun kita panggil sebagai EEC. Apa function kod E ni sebenarnya? Kod E ni sebenarnya adalah memudahkan makanan-makanan yang telah diproducekan oleh kilang-kilang untuk bergerak dari satu negara ke negara yang lain. So, bila adanya kod ini, ia akan lagi memudahkan makanan untuk dieksport ke luar negara dan diimport oleh negara-negara. Okey? Sebelum tu, kita kenal dulu kod E. Alright? Okey, sebenarnya kod E ni telah dibahagikan kepada beberapa kelas ataupun kategori bergantung kepada jenis food additive tersebut. Okey, saya akan terangkan satu persatu. Yang pertama adalah kod E bagi nombor 100 hingga 199 adalah untuk pewarna. Yang kedua adalah kod E yang 200 hingga 299 adalah untuk pengawet. Yang seterusnya, kod E untuk 300 hingga 399 adalah untuk oxidants ataupun antioxidants. Yang seterusnya, kod E untuk 400 hingga 459 adalah untuk thickness, moisturizers, anti-caking, stabilizers dan juga emulsifier. Seterusnya adalah kod E yang 500 hingga 599 adalah untuk garam dan juga other mixture. Seterusnya adalah 600 hingga 699 adalah flavor enhancer, penaik rasa. Dan seterusnya adalah 900 hingga 999 adalah untuk glazing agent, sweetener, compound yang biasa untuk digunakan sebagai flour treatment. Dan seterusnya adalah 1000 hingga 1399 adalah untuk various food additive. Dan seterusnya yang last sekali adalah 1400 hingga 1499 adalah untuk artificial starch untuk kanji. Biasanya digunakan untuk membuat roti. Okey, sebenarnya kat sini saya nak terangkan bahawa kod E ni sebenarnya dia boleh datang dari dua sumber. Yang pertama adalah sumber daripada tumbuhan, plant sources. Yang kedua adalah datang dari sumber haiwan ataupun animal sources. Yang kita tahu bahawa segala dalam hukum Islam juga mengatakan yang halal itu, segala sumber yang datang daripada tumbuhan adalah halal untuk dimakan. So, Muslim bila tengok sources itu datang daripada tumbuhan, maka jangan risau, ia adalah halal untuk kita makan. Yang ni isu ni kat sini adalah sumbernya datang daripada haiwan. Benda ia datang dari dua sumber, iaitu halal ataupun haram. Okey, apa yang nak katakan halal ni adalah sumber yang kita ambil daripada haiwan itu adalah diambil dengan cara yang halal, iaitu dengan cara yang sebelilah. Itu kena bergantung kepada halal slaughtering, di mana halal slaughtering ini kita ambil dengan cara yang betul bahawa kita dah sembelih haiwan tersebut dan putuskan urat marih dan juga urat halkum. Okey, yang isu dekat sini adalah dah halal, di mana sumber haiwan tersebut maybe dia ambil dari haiwan yang haram seperti babi dan haiwan-haiwan yang haram untuk orang Islam untuk makan, dan juga maybe juga haiwan tersebut adalah halal, tetapi cara pengambilan haiwan tersebut iaitu dengan cara yang tidak baiklah, dengan cara yang tidak halal seperti tidak sembelih dengan betul dan sebagainya. Macam mana kita nak tahu bahawa biasa dalam packaging tersebut memang ada label kod E, tetapi untuk kita lagi detail, kita kena minta supplier yang telah menghasilkan kod E tersebut bahawa dari mana origin of the product tu sendiri datang. Adakah dia datang dari sumber yang halal ataupun datang dari cara yang tidak halal. Itu kita kena bergantung kepada producer sendiri, producer pembuat makanan tersebut. Dalam video kali ini saya akan kongsikan kepada anda beberapa kod E yang jadi isu dekat produk-produk makanan yang ataupun isu-isu viral lah berkenaan tentang kod ini, sama ada ia datang dari sumber yang halal. Betul ke kod E ni sebenarnya datang dari babi, sebenarnya datang dari lemak babi? Okey, kat sini saya nak terangkan, saya bagi contoh, beberapa contoh lah kod E yang ada jadi isu viral kepada masyarakat Malaysia ataupun dari luar negara. Saya ada bagi 3 contoh. Yang pertama adalah E441, di mana E441 adalah untuk
gelatin. Biasa kita tengok gelatin ni adalah produk-produk makanan yang biasa kita tengok dekat marshmallow. Yang kedua ni biasa kita tengok dekat gula-gula yang macam kenyal-kenyal kan. Itu ada mengandungi gelatin. Okey, gelatin jangan silap anggap. Jangan kata bahawa gelatin ni memang alamak gelatin, dia ada babi ni. Jangan kata begitu, bahawa sebenarnya gelatin ni adalah boleh datang dari dua sumber. Ia boleh datang dari sumber daripada tumbuhan, plant sources, dan dia juga boleh datang dari animal sources. Dan di isu ni kat sini adalah animal sources, di mana dia ambil haiwan yang halal ataupun haiwan yang haram. Kalau nak kata haiwan yang haram seperti babi, memang automatically memang tak halal lah. But dalam isu ni kat sini kita kena rujuk kepada producer of the product sendiri, pembuat produk tersebut, di mana ia ambil daripada sumber yang haiwan yang halal ataupun haiwan yang haram. But ada satu isu viral saya nampak dekat Facebook, di mana mereka mengatakan berita ni sebenarnya palsu, but dia telah viralkan dekat masyarakat dan masyarakat pun telah was-was berkenaan tentang ni. Okey, bahawa dalam satu poster tu dia menyatakan bahawa produk-produk ini ada kod part 1 ni adalah dari sumber haiwan babi. Baik, kita tengok juga pada produk tersebut, dalam poster tersebut ada salah satu produk iaitu Nutella. Okey, Nutella ni kita tahu bahawa Nutella telah disertifikkan oleh National Independent Halal Trust, di mana badan organisasi ataupun certification body ni telah disertifikan oleh JAKIM. Okey, dalam video seterusnya saya akan terangkan juga berkenaan tentang mana-mana badan-badan CB yang telah disertifikan oleh JAKIM. Baik, dalam isu Nutella ini, Nutella telah disertifikan oleh JAKIM ataupun badan organisasi halal ni telah disertifikan oleh JAKIM sendiri. Okey, nak kata kat sini bahawa bila produk tersebut telah disertifikan oleh mana-mana badan organisasi halal yang telah disertifikan oleh JAKIM, maka ia adalah sumber yang halal. Sebab apa? Bahawa untuk suatu produk itu untuk disertifikan halal, ia sangat susah untuk kita nak mengenal pasti ataupun kita nak bagi bahawa produk ini adalah halal untuk kita makan ataupun haram untuk kita makan. Jadi ada beberapa SOP yang perlu tilang tersebut untuk memastikan bahawa produk yang dihasilkan itu adalah halal untuk masyarakat untuk makan. Okey, yang kedua adalah E120. Okey, apakah itu E120 ni sebenarnya? E120 adalah bahan tambah makanan, iaitu pewarna yang telah diambil dari sumber-sumber haiwan seperti serangga. Okey, isu kat sini E120 diambil daripada serangga yang bernama cochineal. Okey, cochineal ni apa sebenarnya? Cochineal ni adalah serangga seperti kumbang yang boleh menghasilkan warna merah, yang biasa kita orang-orang ambil cochineal ni untuk membuat lipstick warna merah ataupun membuat macam bakery ke untuk mendapatkan color warna merah tersebut. But nak kata kat sini ada masyarakat mengatakan bahawa sumber makanan yang ambil daripada serangga ni tidak halal untuk kita makan sebenarnya. Okey, silap. Okey, masyarakat semua, anda semua kena tahu bahawa tidak semua mengatakan bahawa cochineal ini haram untuk kita makan. Kita juga bergantung kepada fatwa-fatwa yang mengatakan bagi setiap negara. Okey, saya comparekan kepada dua negara, iaitu Brunei dan juga Malaysia. Okey, Brunei mengatakan bahawa cochineal haram ataupun tidak halal untuk kita makan, sebab kalau ikutkan serangga memang kita tak boleh makan. But bagi fatwa Malaysia, mereka mengatakan yang cochineal adalah harus untuk kita makan. Sebab apa? Pewarna yang dihasilkan oleh cochineal tidak membahayakan ataupun memberi perkara yang membahayakan kepada konsumer yang makan daripada hasil pewarna cochineal tersebut. Okey, so jangan risau bahawa cochineal adalah halal untuk kita makan. Yang seterusnya adalah kod E920, iaitu L-cysteine. Saya betul tahu nak sebut sebenarnya L-cysteine. Okey, kalau saya salah sebut, minta maaf. Okey, E920 ni adalah L-cysteine. L-cysteine apa? L-cysteine adalah sumber protein yang diambil daripada porcine, iaitu daripada babi. Seperti yang kita tahu bahawa untuk membuat suatu makanan seperti roti, kita untuk masyarakat yang bukan Islam, mereka kebiasaan yang akan mengambil E920 daripada sumber L-cysteine ni untuk dijadikan sebagai bread enhancer. So bila kita tengok, kita pergi kedai, kita beli roti, biasanya kita beli roti, kita check dulu ingredient dia sama ada E920 ataupun tidak. Kalau kita beli produk tersebut ada 920, bagi saran saya, elakkan dari beli makanan tersebut. Baik, kita pilihlah produk-produk Melayu ataupun produk-produk yang telah disertified oleh JAKIM sendiri. Sebab apa? L-cysteine adalah tidak halal untuk kita makan dan elakkan bagi masyarakat Muslim untuk memakannya. Okey, itu sahaja yang saya nak kongsikan dalam video kali ini. Okey, sebarang pertanyaan boleh bagi komen kat bawah, dan saya juga ada bagi link-link untuk anda rujuk bahawa
Okey, untuk setiap kategori-kategori tersebut ada menerangkan apakah origin bagi setiap kod e-number tersebut. Anda boleh tengok kat description. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan support Halal Share. Dan saya akan upload lagi banyak video berkenaan tentang isu halal dan politik dan keselamatan makanan. So, check it out. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.